Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini setelah kita mendirikan solat fardu zuhur berjamaah pada hari yang ke-12 di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, marilah kita mengambil sedikit ruang masa yang ada pada tengah hari ini untuk kita ingat mengingati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang saya nak kongsikan sedikit pada tengah hari ini dapat kita jadikan iktibar pengajaran dalam hidup kita semua, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, bila kita sebut sebagai bulan Ramadan, itu adalah nama yang paling agung dalam 12 bulan Islam. Yang paling hebat dinamakan dengan Syahrul Ramadan, yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, menjadi penghulu bagi segala bulan dalam Islam adalah bulan Ramadan. Dan sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Ramadan ini juga ada banyak lagi nama-nama panggilan atau gelaran-gelaran yang lain. Dan daripada banyaknya nama panggilan-panggilan itu, saya nak ambil salah satunya
Disebut Ramadan itu sebagai Syahrus Sabru, bulan kesabaran. Bulan yang paling banyak Allah Ta'ala menguji tahap kesabaran kita, iaitu bulan Ramadan. Jadi tengah hari ini kita nak share sikit tentang sabar, dan kita nak praktikkan terus kesabaran itu. Walaupun mungkin masa yang saya diberi setengah jam, 35 minit macam itulah. Tapi kalau saya lajak sampai 3.30, kena sabar. Sesuai dengan tajuk. Tapi jangan risau, dia takkan sampai ke masa tu. Baik, bila kita sebut sabar ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia adalah satu sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah, sifat yang dipanggil sifat yang mulia, sifat yang hebat, sifat yang mesti ada dalam jiwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan kalau kita tengok hadis-hadis ayat Quran yang menggambarkan fadilat, kelebihan, ganjaran orang-orang yang sabar itu, antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Was-sabru thawabuhul jannah." Nabi kata sabar itu ganjarannya adalah syurga Allah. Jadi ini bukan cerita yang main-main. Sabar ni, siapa yang mampu buat, Allah akan beri ganjaran syurga di akhirat. Syurga ni pula adalah suatu yang amat diidam-idamkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Tiap-tiap orang di kalangan kita pastinya seronok, gembira, rasa teruja untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah apabila berada di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar ini dia kena dipraktikkan. Dia tidak boleh orang kata, sebut, cakap macam tu aja tak jadi. Dia adalah sesuatu yang harus dipraktikkan dengan sebaik-baik mungkin. Dia tak boleh cakap aja tuan-tuan, sabar, sabar, tak boleh. Tapi dia kena praktik. Cakap, ingat dan buat terus. Sebab itu kalau kita tengok satu firman Allah, ayat 10 dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batasan. Jadi ingat, pahala orang yang bersabar ni dia unlimited. Tidak ada had, tidak ada batasan. Kalau betul-betul kita berjaya buat, itu kemuncak dia ganjaran yang tidak ada had, sempadan, batasan. Sebab itu dalam Ramadan ini banyak benda yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu kena sabarkan. Kita mula daripada awal tuan-tuan, daripada sahur. Sahur ni paling menguji kesabaran, terutamanya bagi mak-mak kita, ibu-ibu kita, isteri kita. Ibu-ibu nak kena sabar bangkit pukul 4, 4.30. Ingat pesanan saya,
Swiss ada 2. Ingat tu ibu-ibu, Swiss ada 2. Ingat perkataan tu, Swiss ada 2. Swiss apa ustaz dah ulang, Swiss 2, Swiss 2. Sabarlah, sabar dulu. Ni tajuk sabar. Swiss ni ada 2. Ibu-ibu kena ingat tu. Bangkit je pagi, 2 Swiss kena tekan. 1 Swiss lampu, 1 Swiss periuk nasi tu. Itu maksud dia 2 Swiss. Nanti kalau tekan lampu je, Swiss periuk tak tekan, makan beras masa sahur tu, kembang beras dalam periuk tu tak masak nasi dia. Tu saya kata tadi, ibu-ibu kena ingat 2 Swiss tu. Jangan tekan 1 je. Jadi ibu-ibu nak bangkit pun dah satu hal lah, nak kena sabar. Tengah memasak, mengantuk-ngantuk, terkebil-kebil, bergoyang-goyang, kena sabar. Saat lagi nak kejut ahli keluarga, lagilah nak disabarkan. Nak dikejut anak-anak 3-4 orang, tentera bersekutu. Ni bukan senang punya cerita tuan, susah. Anak kita bukan ramai pun, 3, 4, 5 orang je. Tapi nak mengejut tu azab. Oh jangan tuan-tuan. Kejut yang nombor 1 dah duduk bersila dah. Kejut nombor 2 pula tombang nombor 1. Saya tak boleh bayang lah tuan-tuan. Sebab itu kita kena doa lah mak ayah kita ni dengan syurga Firdaus. Ya Allah, masukkanlah ibu bapa kami dan mertua kami ke dalam syurga Firdaus semua ya Allah, kan? Doa gitu. Saya pernah cerita kan, saya adik-beradik bolehlah tahan, tak adalah ramai, tapi ramailah juga, 13 orang. 13 orang tuan-tuan. Saya nombor 13. Paling kecil lah walaupun badan besar. Jadi tuan-tuan, saya tak boleh bayang macam mana mak ayah kita handle 13 orang anak masa sahur. Jangan buat main tuan. Saya paling bongsu, saya selalu jadi mangsa. Lauk saya selalu hilang. Siapa curi tu boleh agak-agak dah lah, jangan tuduh lah. Tapi boleh rasa lah siapa yang tukang pau lauk saya selalu. Kan? Jadi tuan-tuan, bayang mak ayah kita nak handle 13 anak betul-betul duduk elok depan meja makan. Atau dulu tak adalah meja makan sangat lah, bersila macam tu je atas lantai dapur. Yang lagi hebat mak ayah kita ni tuan-tuan, kita bangun duduk bersila, nasi dah hidang. Arwah ayah tolong cedoklah nasi. Telur rebus siap boleh makan, kulit tak jumpa. Bukan kulit, selaput kulit tu pun tak ada. Kan telur rebus kadang ada selaput dia tu. Selaput pun tak jumpa tuan. Licin elok telur rebus. Makan saja. Ayah dah kopek kulit telur. Ikan siap bagi, kicap tuang siap dah. Susah tuan nak jumpa mak ayah kita macam tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu nak kejut anak-anak, itulah cabaran dia, kena sabar. Lagi payah nak kejut, itulah ketua parlimen perang. Encik-encik suami kita kan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kesian kat bini kita. Kita ni tolong masak macam tak ada harapan. Tolong bangkit masak sahur sekali kan, macam tak ada harapan Pak Raya. Sekali dengan ustaz sama je. Kita ni hanya tolong bangun dan makan, itu je, bukan susah pun. Tapi kadang-kadang kita susahkan isteri kita. Jadi saya nak cadang satu benda lah tuan-tuan, nak bagi mudah kerja bini kita ni. Mulai malam ni kita pesan kat bini kita, kata kat dia, yang ayang esok sahur kejut abang macam biasa lah. Tapi kalau 3 kali panggil tak kejut, abang izinkan ayang pijak kepala abang. Contoh.
Jangan buat. Ini contoh. Kan bagi bini semangat nak kejut sikit. Tapi jangan buat, tak baik tuan. Ni contoh kan. Dah kawan tu panggil 15 kali ya tapi bergulung dalam simut dah. Tak bangkit-bangkit. Kawan dah lah penat masak tuan-tuan. Jadi kena sabar banyak. Ibu-ibu paling besar pahala bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, itu contoh. Lepas tu kita dah sahur. Kemudian lepas sahur tu pula curi ruang masa sikit tahajud. Itu pun nak disabarkan juga. Mana dengan mengantuk lagi kan? Mana dengan letih lagi. Lepas tu nak pergi masjid sembahyang subuh. Kalau hari Sabtu Ahad sambung pula subuh pula. Tu semua cerita nak disabarkan. Sebab itulah Nabi kata was-sabru thawabuhul jannah. Nabi kata sabar itu ganjarannya syurga Allah. Ayat tadi Az-Zumar Allah sebut pahala yang tidak ada had, unlimited tuan-tuan. Allah bagi pahala orang sabar ni terlampau banyak. Sebab cerita nak sabar tu bukan senang. Lepas tu kita pergi pula sepanjang siang hari ni, nak menjelang ke petang saat lagi lepas asar ni kan. Itu pun banyak benda yang nak disabarkan juga. Masuk lepas asar sekarang, benda besar nak disabar bila kita pergi bazar Ramadan. Yang tu pun kena sabar betul-betul tuan-tuan. Saya tengok banyak orang mengamuk kat bazar Ramadan. Parking kan, isu dia isu parking. Kena blok kereta, berebut. Lepas tu macam-macam lah cerita. Kenderaan ni pun menyebabkan kita hilang sabar juga. Itu jangan cakap apa tuan. Kan, atas jalan raya, ustaz tak ustaz, kalau dia dah naik hantu ni tuan-tuan, hilang sabar dia. Kan? Kau duduk lane paling kanan, lepas tu bawa 50 km sejam. Lepas tu pegang handphone pula. Tak ke sakit jantung kita kat belakang. Kita jenis Formula 1 punya 18. Tiba-tiba dia bawa lane kanan slow macam kukura itu. Ambil lesen kat mana? Tahu dulu boleh luluh macam tu. Kan? Tak reti undang-undang. Kau slow duduk tepi kiri sekali lah. Jangan menyusahkan orang. Jadi banyak tuan-tuan. Sampailah kita ke bazar tu pun kena sabar. Nak bayar kena sabar, nak beli kena sabar, nak suruh kawan tu bungkus kena sabar. Kan? Nak beratur kena sabar. Sampai giliran kita habis pula. Aduh tuan-tuan, rasa nak bakar je kedai tu. Kan? Hilang sabar kita ni. Jadi itu praktikalnya khusus dalam bulan Ramadan. Kemudian menjelang saat nak berbuka puasa pun lagi nak disabarkan. Walaupun kita tahulah Nabi ajar kita antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Segera maksud dia 5 minit sebelum bang, bolehlah duduk depan meja hidangan tu. Baca doa elok-elok dah. Itu makna sabar ketika berbuka. Ini pukul 6.45 dah pegang kurma tuan-tuan. Saya tengah praktik kesabaran ni ustaz. Pegang kurma. 5 minit tengok jam, 5 minit tengok jam. Lepas tu Bilal kena maki. Lambat azan. Bukan Bilal lambat, engkau tu yang awal sangat. Sampai hancur kurma tinggal biji je. Dia lenyek pasal geram lambat sangat azan. Itu bukan dia lah. Jadi kita ni menunggu masuknya waktu, baca doa dulu. Kan saya buat video dalam TikTok saya tuan-tuan. Ikutlah TikTok saya, follow lah. Kan saya tulis, saya buat video 1 hari 1 doa tu. Yang Khairul Amin tu 1 hari 1 menu. Tu biar kat dia, dia ngajar kita masak, buat air apa semua. Tak apalah. Yang saya punya 1 hari 1 doa untuk kita baca ketika berbuka khususnya. Doa yang hari ke-12 ni belum post lagi. Video dah buat lah tapi belum edit. Lepas-lepas ni kan free, saya buat lah. Saya tembak video tu.
doa hari ke-12 apa nak minta. Itu cadangan saja. Nak ikut, nak tukar, tak mau ikut sudah. Itu saja. Dah, kita buat benda baik ni memang macam tu lah tuan-tuan. Jadi, masa berbuka kena sabar banyak. Kalau kita buka di surau masjid, kadang-kadang yelah, orang kata juadah tak apa cukup kan. Kadang selera tu tak kena, air tak apa sejuk. Saya kena bazar-bazar ni banyak yang agak makanan tu kurang berasa sikit, tawar sikit. Macam lauk, macam nasi kan, dia kurang masin. Lauk tu kurang lah rasa dia macam tawar kan. Mungkin ialah sebab puasa kot. Jadi tuan-tuan nak sebut, itu pun kena sabar. Apa yang kita beli tak semesti itu yang kita dapat makan tuan-tuan. Belum tentu. Kena reta je, kena sabar. Saya beli tu hari nasi berani kambing. Berapa tu harga? RM18 kot. 18 ke berapa dah. Ada 3 ketul kambing. Dia buat macam masak kuzi macam tu lah. 3 ketul. Bila bang maghrib punya semangat nak makan, seketul dia boleh makan kan? 2 tu lemak, selemak-lemaknya. Dah lah aku ni dah berlemak dah. Dia hantarnya kambing berlemak pula 2 ketul dalam tu kan. Tak boleh makan dengan liat, dengan lemak banyak. Nak mengamuk pun dah beli kan. Jadi syukur je lah. Reda je lah kan. Maknanya tak beli dah lah kedai tu. Terus blacklist lah. Tak? Dia gitulah. Jadi maknanya tuan-tuan, itu ketika berbuka. Nak semayang maghrib, sabar je. Perut dah kenyang. Tadi sebelum maghrib, sabar sebab lapar. Yang ini sabar sebab dah kenyang. Penuh dah air dalam perut. Murtabak, roti bom, roti john, segala roti lah, segala nasi. Jadi nak bangun semayang maghrib ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang bercinta kan, rasa ya Allah kan, bagilah aku kekuatan ya Allah. Saya doa lagi kan, tak larat dah nak bangkit tuan. Jadi kena sabar tuan. Dan paling besar kesabaran kita ni bila pergi masjid menjelang tarawih isyak malam tu. Kita pergi semayang berjemaah di surau masjid ni, macam-macam kesabaran yang kena ada tuan-tuan. Pertama, ramai orang. Ramai jemaah datang. Kedua, masalah parking. Kadang-kadang bertindan, kadang kereta kita kena blok, macam-macam lah. Ada viral semalam, kereta kena pecah kan, orang curi. Lepas tu masalah kasut. Selipar pergi lain, balik lain. Dia datang selipar buruk, balik macam baru pula selipar dia. Dia kata ini tanda Lailatul Qadar Ustaz. Lailatul Qadar apa kau rembat kasut orang? Kan? Tu bukan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, sabarlah, kasut hilang. Kemudian budak-budak bising. Bising tak apa lagi, tarik kursi orang tengah semayang, terlentang Pak Haji tu ke belakang. Yang loncat atas Mak Haji tu kan, tepuk kepala makcik sebelah tu. Aku tak boleh budak-budak macam ni tu. Mau hempuk ke dinding kan. Dr. Al-Fadil, Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Menteri Agama kita dulu, dalam tulisan dia tu, dia tulis apa? Mana-mana dia kata membawa anak ke surau masjid berjamaah itu terbaik. Itu digalakkan dalam Islam. Tapi kalau sekiranya anak itu agak sukar dikawal, terlalu nakal, terlalu hyper, maka tak payah datang ke masjid. Tak payah bawa. Sebab nanti mengganggu jemaah lain. Dia bising, dia berlari, dia bertendang, dia ada saya tengok ni, satu budak surau tuan-tuan ni kan ada tebing tu. Dia semayang atas tebing tu, tahiyat akhir. No, tebing belakang tu, tebing batu tu, ngam-ngam dia duduk atas tu menyengit.
Budak ni aku kata kalau dia sengit sikit lagi memang tumbang budak tu. Dia seorang je soft kat situ. Orang lain semua dalam masjid. Tengok tuan-tuan, budak-budak hari ni atas tebing tu dia bersila tayar akhir. Saya tengok ada video tu. Itu jenis tu tak payah bawa lah tuan-tuan, kan? Dia ganggu orang. Jenis berlari, langgar orang tengah semayang, ketuk kepala mak haji. Jangan tuan-tuan. Sakit dengar bunyi pang tu pun sakit dah kita, kan? Dia tampahnya mak haji tu. Jadi tuan-tuan, itu belum lagi isu yang baru pula ni, soft perempuan. Makcik-makcik, ibu-ibu kan, orang perempuan ni jaga soft. Dia sama je macam orang lelaki. Bila imam pesan, rapat dan luruskan soft. Dia melibatkan lelaki dan soft perempuan juga. Sebab ada yang viral tu tunjuk renggang dia teruk sangat, bertumpuk macam cendawan tu. Orang perempuan kan. Tiap-tiap tahun sebenarnya itu je masalah orang perempuan ni. Pertama sebab dia ada geng. Dia ada geng dia tak boleh pisah dengan geng. Bila geng tak gerak, dia duduk situ 3 orang. Depan kosong tak masuk pasal geng. Minta maaf saya sebut benda ni. Lepas tu dia ada bag dia. Lepas tu sekarang dia cari pot dia. Dia memang tak ubah dah. Walaupun depan tu 2 soft kosong, sebab kipas memang tala ke dia. Jadi dia takkan ubah. Jangan buat itu, kan? Kita ni dia ajar sembahyang yang terbaik apabila soft tu kita rapatkan elok-elok, kita penuhkan dulu soft yang di hadapan. Dia jadi tak cantik tuan. Sebab itu Nabi kata, bila soft itu tidak cantik, bengkang-bengkok, nanti Allah akan bengkokkan hati kamu. Soft tu dia bukan hanya melibatkan soft saja, tapi dia berkait dengan hati. Sebab itu saya baca dekat satu masjid, nama dia Masjid Khairiyah, Al-Khairiyah, Taman Seri Gombak. Dia tulis dekat pintu keluar tu, masalah soft yang tidak rapat bukan masalah kaki, tapi masalah hati. Tulisan dia, saya membaca betul-betul lah, betul lah. Dia bukan masalah kaki, hati kita tak nak rapat, itu cerita dia, kan? Jadi itu pun nak disabarkan juga. Lepas tu tuan-tuan buat tarawih 8 ke 20 ke, dua-dua nak kena sabar. Saya tak tahulah tuan-tuan dapat ke tidak, tapi saya rasa agak viral juga video saya tu. Video tu 2-3 hari lepas tuan-tuan. Saya kuliah satu pejabat, hari Khamis kot. Tak tahulah siapa yang pergi rakam video tu. Saya buat live TikTok, tapi ada orang video dia, apa dia panggil, dia buat screen record video tu, ceramah saya tu. Tak apalah, benda elok je pun kan. Lepas tu dia edit-edit viral. Saya pun tak tahu. Saya pun dapat, entah mana saya jumpa tu, orang hantar. Dia kata, Ustaz, habis semua grup ada Ustaz, video Ustaz. Pasal geng 8, geng 20 tu lah. Kan? Yang geng 20 suka pandang belakang bila geng 8 keluar tu. Marah geng 20 kat saya kan. Jadi video tu viral tuan-tuan. Habis semua grup penuh. Tapi okey lah. Itu sambil melawak-melawak je kita sebut kan. Tapi benda tu betul. Kita semayang dekat tempat yang 20, nanti akan ada geng 8 yang akan balik kan. Dia buat 8 je, dia balik. Jadi masa 8 balik, yang 20 kat depan ni janganlah pandang belakang, biarlah. Itu video yang saya viral tu, yang tu lah. Tak payahlah pandang, biarlah geng 8 balik dengan tenang. Kan, bila pandang-pandang belakang tu macam rasa bersalah pula geng 8 ni kan. Macam ada dosa besar pula. Macam dia ada buat dosa pula, semua pakat pandang kat dia. Padahal tak ada apa pun, sunat aja. Tarawih ni kita 8 pun okey, 20 pun cantik. Tapi nak kena sabar. Sabar tu macam mana tuan-tuan? Ialah kita semayang tarawih dalam keadaan kita mengantuk. Ada orang imam baca inna a'toina, dia kata panjang. Pasal tengah mengantuk.
Ya Allah, dia kata imam ni baca nak toina pula dah, dia tu. Itulah paling pendek tuan. Tak ada yang pendek tu lagi dah. Tapi sebab kita mengantuk dah tentu hala punya cerita ni kan. Bila nak rukuk ni. Tuan-tuan tak kena yang semayang lama punya tuan-tuan. Saya pernah kena lah zaman-zaman mengaji Mesir tu kan. Mesir. Pergilah satu masjid, Masjid Syekh Al-Badawi dekat Tontor tempat kami mengaji lah. Syekh Badawi ni wali Allah dekat Mesir. Dia hebat lah. Jadi satu masjid tengah bandar tu, besar gila masjid dia. Ada makam dia dalam tu kan. Diorang kata situ tarawih best. Masa tu tahun pertama, belum mula sampai. Kita pun round-round pergi lah semayang 20 rakaat tuan-tuan. Lama. Dia bantainya satu juz, dekat sejam lebih 2 jam macam tu. Kita angkat-angkat takbir dengar alif lam mim je, saya kata habis lah. Kan? Dia alif lam mim aja kita pun rasa habis lah aku punya tarawih malam. Kan rasa lama ni, betul-betul lama tuan-tuan. Balik-balik tu kaki macam nak tanggal tuan-tuan. Lutut nak tercabut. Dan itulah kali pertama dan terakhir saya sembahyang tarawih di masjid tu. Esok kita survey masjid lain, jumpa pula imam yang pendek sikit bacaan dia. Yang di Malaysia belum ada imam yang buat macam tu. Apa dia tuan-tuan? Imam tu baca surah, dia baca Qul huwallah bahagi 2. Malaysia tak ada orang buat lagi. Abang Amir try sekali tengok, viral nanti. Dia baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lepas tu rukuk. Naik rakaat kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya terus istiqamah sampai habis Ramadan kat masjid tu. Semua student Malaysia penuh dalam tu tuan. Cepat habis tuan. Nakal kita zaman dulu ngaji kan. Cari paling laju. Dah mengantuk tuan. Kan nak, yelah kita sembahyang kena sabar dah. Imam baca kadang kita tak faham dia baca surah apa kan. Kadang dia tersilap, kita nak sambung dia laju sangat, kita pun tak kerti. Ikut je lah belakang ni. Kena sabar lah. 20 ke 8 tak masalah, jangan gaduh isu 8-20 ni. Cuma masa nak praktik buat tu, dia kena kesabaran yang kuat lah. Kan? Dia kena sabar tuan. Tu belum lagi cerita masa tahiyat akhir terlelap. Saya tahun ni belum jumpa lagi lah. Tapi tiap-tiap tahun saya akan jumpa macam tu. Orang sebelah kita kan, imam dah bagi salam, dia punya jari tak turun-turun. Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu bila nak selawat kan, riuh ni dia tunjuk tak turun-turun. Rupanya dah masuk syurga kan. Lena dia, ya Allah kan. Allah pun tengok sian abang haji aku ni kan, bagi je lah syurga kan. Itulah kita nak masuk syurga. Bukannya hebat benar amalan kita ni. Kan Nabi kata kamu masuk syurga kerana rahmat Allah kan, kasih sayang dia, belas kasihan. Bukan sebab handalnya amalan kita. Tak ada. Kita terawih 8 atau 20, paling tinggi 36 rakaat. Tapi Malaysia tak ada 36. Saya tak ingat ada satu nama Ibnu Sirin ke apa ke nama dia, ulama dulu. Dia terawih 100 rakaat. Macam kan, ada berani 100. Tak ada punya. Kan, berani kerak jari tuan-tuan. 8-20 pun jenuh, balik lumur minyak gamak Langkawi. Penuh satu badan. Tidur dah macam Ultraman meniarap tuan-tuan. Tak boleh lah. Kan, punya lenguh semua pelipat-pelipat ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu yang nak disabarkan. Kita nak baca Quran kena sabar, nak sedekah kena sabar, nak bangun malam kena sabar, nak bagi jiran apa juadah sikit kena sabar. Kadang kita dah hantar dah pukul 6.30,
Pukul 7 tunggu, mana tak balas-balas balik. Itu yang jadi masalah tu. Jangan harap pembalasan. Yang balas tu Allah Ta'ala, bukan jiran tu. Dah kalau kita mengantar, lepas tu pukul 7 nak nunggu kawan tu balas, belum tentu tuan-tuan. Entah dia pun tak berapa ada duit, baru nak bawa keluar duit ke SP ni. Kan? Jadi tak boleh nak balas. Nanti kita rasa kecil hati pula, kan? So kita buat tu, jangan harapkan balasan. Kita buat tu betul kerana Allah Ta'ala. Nah, kita buat sedekah semua kerana Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya nak habiskan 3-4 minit lagi, tuan. Saya nak baca satu hadis ni. Dia kuliah Zuhur macam tu lah, setengah jam, 40 minit cukup lah. Jangan lama kan, tuan. Air tak ada ni. Baik, jadi tuan-tuan, saya nak baca satu hadis. Hadis ni saya rasa sangat popular. Selalu dah tuan-tuan dengar hadis sahih Imam Muslim. Daripada Syuhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Nabi SAW telah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Tuan-tuan tengok Nabi kata ajaban. Ajaban ni cakap Arab, Melayu kata ajaib. Nabi kata sangat menakjubkan perangai orang beriman ni. Nabi sangat kagum, Nabi sangat ajaib, Nabi sangat respect lah kalau bahasa kita ni. Nabi kata pelik sungguh orang beriman ni. Macam itulah kan, ajaib sungguh, takjub sungguh, kata Nabi. Apa yang peliknya orang beriman ni? Nabi kata semua urusannya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain daripada orang-orang beriman. Dia macam ni. Nabi kata ajaibnya orang beriman ni, semua urusan hidup dia baik ke buruk, semuanya baik pada mata orang beriman. Itu yang Nabi rasa kagum. Contoh kata Nabi, jika dia diberikan kesenangan, orang beriman itu akan bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila dia ditimpa musibah, ia bersabar, dan kata Nabi, sabar itu baik baginya. Itu hebat orang beriman. Bila dia dapat nikmat, tuan-tuan, dia bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita hidup sampai tengah hari 12 Ramadan ni, wajib kita bersyukur. Alhamdulillah. Sebab orang lain dah meninggal dunia. Orang lain ramai dah mati, tuan, bulan-bulan Ramadan. Aksiden lah, itulah, ini, macam-macam. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi lagi nyawa sampai tengah hari ini. Ada lagi peluang kita nak rebut fadilat ganjaran kelebihan Ramadan. Alhamdulillah. Apa juga nikmat Allah bagi, syukur. Kan? Allah bagi apa pun, tuan-tuan, syukur. Kadang-kadang kita plan nak buka puasa, juadahnya lain. Tiba-tiba Allah atur lain juadahnya. Syukurlah. Plan nak makan laksa je petang ni, tahu-tahu jiran hantar nasi Arab kambing. Dah, itu rezeki kita. Alhamdulillah. Jadi apa pun nikmat orang beriman, dia akan mensyukuri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nikmat kita hidup di Malaysia ni sebenarnya banyak, tuan. Tuan-tuan pergi negara Arab mana-mana pun. Sebab saya pernah duduk negara Arab ni 5 tahun dulu kan, duduk Mesir tu. Dia memang tak ada bazar Ramadan, tuan-tuan.
negara Arab tidak ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni dalam dunia belah kita, belah Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand. Tu je. Arab tak ada bazar Ramadan. Pandai-pandai kau lah masak sendiri, kan? Ataupun belilah lauk siap ke kok mana gaya, kat kedai makan ke apa, ayam golek ke, firah, dipanggil firah lah, ayam golek lah, ataupun kebab ke apa, itu je lah. Tapi kita ada bazar. Dan ingat satu kalimah ni, bila pergi bazar jangan bazir. Dia dekat-dekat perkataan tu, bazar dan bazir, kan? Jadi ramai orang pergi bazar, tapi dia kadang-kadang membazir, kadang terlajak beli. Sebab masa kita beli lepas asar sekarang, kita tengah lapar, tuan-tuan. Memanglah semua tengok sedap, kan? Kadang-kadang kita tak tahulah apa yang orang beli. Kita tengok beratur, kita pun beratur. Apa perangai kita tu? Dia tengok panjang beratur, kan? Dia pun beratur. Tak tahu apa yang dia jual kat depan sebenarnya. Dia tengok panjang, dia pun masuk line belakang tu. Ada lagi teruk, dia tengok asap. Oh, asap ni ayam percik pun beratur. Dia tengok orang bakar sampah lah. Padahal dengan muka. Semua nak dia beratur je. Dah tengok asap pun macam sedap pula waktu tu, kan? Tengah lapar tu, kan? Tuan-tuan pakai motor tepi longkang kat bazar tu. Dalam longkang tu ada air longkang. Lepas tu ada lumut golek-golek. Sedap nampak gaya. Tengok lumut hijau golek-golek dalam air tu, meleleh dia. Sementara pakai motor. Allah, tuan-tuan. Jadi kita ni kena banyak bersyukur, tuan-tuan. Allah bagi nikmat. Kita boleh makan macam-macam, kan? Minum macam-macam air, tuan-tuan. Allah. Saya tengok air kebelakangan ni, ya Allah, takut tengok. Semua jenis potong kaki. Jenis kalau hari-hari amal istiqamah memang kencing manis punya, tuan. Campur itu, campur ni, campur aiskrim, campur itu, kan? Ikut suka je. Tapi memang sedap, kan? Kan? Tapi tak boleh selalu lah. Satgi kan tak berkaki kita, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan, syukurlah. Orang beriman dapat nikmat, dia syukur. Allah uji, dia sabar. Itu cerita sabar kita hari ni, kan? Allah uji kita macam-macam, kan? Saya naik duduk tadi sini, tarik-tarik kursi, dah teradung kat tumit belakang. Sabar je lah, kan? Nak buat macam mana? Dosa banyak. Dosa kaki banyak. Tarik-tarik terkena tumit belakang. Koyak ke apa tak tahulah. Tak terkoyak kot, kan? Tapi pedih-pedih lah sikit, kan? Tapi nak buat macam mana? Dah itu habuan ni. Keluar-keluar terpeleot kaki. Petang-petang siram pokok, kan? Terkena duri pokok bunga kertas. Macam-macam lah, tuan-tuan. Allah uji kita, kan? Anak tak dapat balik raya. Nak buat macam mana? Tiket habis. Tiket dah lah mahal pula tu, naik 10%, kan? Macam-macam lah, tuan-tuan. Jadi hidup ni memang ada ujian dia. Dan yang paling indah bagi orang beriman ni, semua yang Allah uji tu, semuanya adalah indah untuk dia. Sama ada benda tu baik ke tak baik ke, ceritanya adalah mendapat pahala yang besar apabila kita bersyukur atas segala nikmat dan apabila kita sabar atas segala ujian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsi sedikitlah tentang lebih kurang cerita sabar tadi, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan kesabaran itu di tahap yang paling tinggi lah. Sebab Allah pun pesan kita, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu, kata Allah, seperti mana sabarnya Nabi-Nabi aku yang ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu antara Nabi yang ulul azmi. Tahap sabar mereka memang tinggi.
Jadi Allah pesan pada kita, kalau boleh sabar macam tu, itu yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita untuk tengah hari ini dapat kita ambil iktibar pengajaran bersama-sama. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam surau Najahiyah pada petang ini, dan semua 600-700 yang menonton live kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Dan sebelum saya tangguh, satu perkongsian ringkas. Tengah hari ini saya minta laluan kutipan sedikit lah. Walaupun tadi saya tengok tuan-tuan dah masuk dah duit dalam tabung surau, tapi tak apalah. Kalau ada rezeki saya sikit, tabung saya letak atas kursi tu. Tabung tu untuk tabung kebajikan dan pembinaan tahfiz. Al-Fadil sahabat saya Ustaz Farhan Suhud daripada Gombak, tahfiznya sedang kita bina di kampung Sungai Pagi, Behrang, Tanjung Malim. Mengapa jauh Ustaz, Gombak ke Tanjung Malim? Dah itu tanah yang kita dapat dalam hutan atas bukit. Masa mula-mula jumpa tuan tanah nak serah tu, rasa nak lari balik kan? Kita pun telefon kan. Ustaz Farhan cerita dia pergi jumpa haji yang wakaf tanah. Dia kata nak pergi tanah, pergi-pergi, mana tanah haji? Ustaz nampak hutan belakang tu Ustaz, atas bukit. Itulah tanah. Ustaz Farhan kata, anak rasa nak lari balik Ustaz masa tu. Tapi anda fikir Allah Ta'ala ada, dah jalan je. Sebelum Covid tu, 2018-2019 masa tu. Lepas tu kita buka hutan tu masa Covid. Dah lah nak keluar masuk susah. Rentah daerah kan, kena surat lah apa bagai. Tapi Allah tolong elok tuan-tuan. Dengan paya dalam tu. Jadi kita convert, tukar jadi kolam ikan. Kita cuba tanam musangking. Tapi susah lah rupanya musangking ni, dia manja lebih kan. Tak berapa nak hidup kan. Sebab dia ulat, suka kacau. Mungkin tanah tak sesuai ke macam mana, tak tahulah. Tapi yang pasti surau dah siap. Sebahagian madrasah punya tempat pengajian dah ada, pejabat dah siap. Rumah pengajian untuk warga emas dah fully book walaupun tak siap lagi. Ada berapa puluh unit dah. Satu unit 4-50 ribu lah untuk wakaf kan. Siapa nak duduk sampai mati mengaji kat situ. Tapi dah fully book kan. Ustaz Farhan buat, dia bukan cikai-cikai tau. Dia punya mangkuk jamban Johnson. Ini bukan seramik biasa punya, Johnson tuan-tuan, 2-3 ribu sebiji. Kita buat memang 5 bintang punya. Tuan-tuan try pergi sekali tengok. Saya banyak kali dah pergi. Saya pergi tu sebab bawa anak murid muslimat. Lepas tu muslimat balik, saya pergi mancing kat kolam tu. Saya suka mancing. Pejam mata boleh dapat pasal dalam kolam. Tak payahlah sembang besar sangat kan. Jadi tuan-tuan, so far saya boleh kata 70% dah siap lah. Memang cantik tempat ni, sangat cantik. Kalau pagi-pagi macam Cameron Highland tuan-tuan, kabus. Di dalam hutan, betul-betul atas bukit. Nama kampung tu pun Kampung Sungai Pagi. Tuan-tuan datang petang pun dia tetap pagi. Sebab dia sungai pagi, dia takkan berubah jadi petang. Dia sejuk je dalam kampung tuan-tuan. Betul-betul kampung. Saya kadang singgah agak balik-balik ceramah jauh-jauh belah-belah Perak kan. Ada penat, saya singgah ajak. Hilang-hilang stres mandu tu, pergi mancing dalam tahfiz tu kan. Tapi belum ada student lagi. Mungkin awal tahun depan kot. Kita nak bagi komplit siap cantik punya, baru kita buka, insya-Allah. Jadi tabung ada dekat atas kursi tu. Kalau ada lebih lagi duit, masuklah RM1-2 dalam tu. Dan kalau tak buat duit pun tak apalah. Tapi tak apa bukan makna selamat. Kena ingat ayat tu belum habis lagi. Sebab situ ada QR code saya letak. Jadi handphone bawa. Tak selamat juga 4 gaya kan. Jadi boleh scan lah. Jangan cakap banyak kan.
Kena sabar je lah dengan perangai ustaz. Baik, terima kasih pada sumbangan tuan-tuan. Baik, untuk geng-geng online ni, banyak pula yang tanya nombor akaun ni. Nombor akaun dia tak boleh sebut pula dalam live ni. Jadi untuk geng TikTok yang nak infak ni, boleh tekan dekat profil saya tu. Situ ada link, tekan dekat link tu nanti boleh wasabi saya lah. Wasabi tu makna WhatsApp lah. Dia tak boleh sebut penuh, nanti kan kena block pula kan. Nanti tekan link boleh roger-roger lah, ikut tepi lah insya-Allah. Geng-geng TikTok 600 orang yang tengok ni. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih, selamat meneruskan ibadah Ramadan. Moga Allah mudahkan, Allah izinkan kita tahun ini, saya doakan untuk semua, Allah bagi kita sebulan penuh Ramadan, sihat walafiat, dan Allah hadiahkan kita sekali lagi Lailatul Qadar untuk tahun ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatul qadr fi hazihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuasa channel separuh jazakumullah khairan kasila oleh Pak Ustaz Haji Nasir. Di luar sana ada air kotak dua jenis, satu air soya, satu air teh bunga. Pilih yang satu. Esok pula airnya air rasmi surau esok. Bulan Zuhurnya air rasmi surau. Hari ini nak tak rasmi, tak panas sangat. Esok panas air rasmi surau. Ya, insyaallah kami minta tuan, ibadat tuan, insyaallah malam ni Abang Ustaz Luqman Daud, dia memohon, dialah berkuliah, dialah imam, dialah bertazkirah esok malam ni ya, insyaallah Ustaz Luqman Daud. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahulu sediakan. Nak tarik dulu kan? Tak ada. Kita yang lebih tu yang kita tabung tu. Ini tak tarikan.